Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar RBT untuk unit yang baru iaitu unit yang kedua, teknologi pertanian. Okay, kira unit yang pertama tu dah habis lah. Walaupun kita tak ada nak buat apa-apa amali berkenaan dengan unit satu sebab kita kekurangan. Kita tak ada lagi, tak wujud lagi makmal di sekolah. Okay. Jadi kita proceed dengan unit yang kedua iaitu teknologi pertanian. Okay, selepas ni kamu boleh buat latihan. Okay. So, kamu boleh buka buku teks seperti yang saya share screen ni di muka surat 43. Okay, saya harap buku teks tu semua ada di rumah lah ya. Okay, teknologi pertanian. Okay, so apa yang kita faham tentang teknologi pertanian? Kalau kita faham tentang teknologi pertanian, maksudnya cara kita berkebun menggunakan pelbagai teknologi yang canggih-canggih dah sekarang ni. Kalau yang pertama yang seperti kita boleh tahu, pertama kaedah menanam sayur menggunakan kaedah biasa iaitu guna tanah. Maksudnya cara tanaman biasalah. Cara tanaman biasa menggunakan tanah, gembur tanah, letak biji benih, kemudian kita jaga, kita siram dan dia akan dapat dia punya hasil untuk tempoh beberapa hari selepas itu mengikut jenis tanaman yang kamu tanam. Okey. Yang kedua, teknologi yang kita apa orang kata yang tengah hangat sekarang ni, maksudnya yang ramai dah orang guna menggunakan kaedah hidroponik lah. Yang ini menggantikan kaedah tanah iaitu menggunakan air baja dan dia adalah tempat hidroponik ni sama ada kita beli yang set memang yang dah jual siap dalam Shopee pun ada, dekat kedai ni pun ada, kedai nursery bunga tu pun ada ataupun kita buat sendiri. Okay, banyak dah contoh dalam YouTube kamu boleh share, kamu boleh search cara macam mana nak menanam kaedah hidroponik secara mudah. Maknanya menggunakan bahan terbuang. Okay. Macam yang tugasan amali yang saya bagi hari tu pun, beberapa orang pelajar, beberapa orang murid menghantar tugasan tersebut dalam bentuk ditanam, maksudnya diguna kaedah hidroponik. Okay, baguslah. Dan ada juga yang tanam tumbuhan, tanam sayuran tu menggunakan tanah. Itu pun saya terima lah. Okay, walaupun pada asalnya memang saya nak dalam keadaan hidroponik sahaja tapi agak payah untuk kita nak dapat dan mungkin tak semua orang kreatif kan benda ni, jadi saya perluaskan skop tu kepada boleh tanam di atas tanah. Okay. So kalau kamu tengok di muka surat 3 ni, dia ada dialog, kamu boleh baca lah ya, 3 sahabat iaitu tomato, salad dan terung sedang berbual-bual di rumah hijau. Okay. Dengan teknologi sekarang kita boleh hidup walaupun tanpa tanah. Kita ditanam di dalam takung. Tapi lihatlah kita ini masih boleh hidup subur. Nampak? Terung pun kalau boleh bercakap, kalau Allah izinkan untuk bercakap, dia akan bercakap. Maksudnya dia kata kalau tak ada tanah pun dia boleh hidup sekarang ni. Betapa seronoknya dia. Tak ada tanah pun dia boleh jadi buah terung. Dia boleh jadi buah tomato. Dengan cara yang canggih. Iaitulah yang kita katakan kaedah hidroponik. Itulah yang dipanggil sebagai teknologi pertanian. Okay. Tengok yang kat bawah ni kalau kamu tahu yang ni tadi tomato, tadi tomato. So yang ini terung. Dan yang ini apa? Okay, yang ini salad lah. Salad. So seingat cikgu salad ni dihantar oleh Zakwan Zakwan the 6SU dia buat salad. Okay. Dan tapi dia tak guna kaedah hidroponik lah. Dia gunakan kaedah tanah untuk menanam salad. Okay. Kemudian, yang ni boleh faham lah, sekali lalu pun boleh faham, kita boleh tengok. Okay. Kemudian muka surat 44. Okay. Tajuk dia, topik dia kenali hidroponik. Okay. Kenali hidroponik. Okay. Boleh bacalah dia punya perbualan di antara Izzat dengan siapa ni? Saya pun tak tahu siapa nama budak ni. Okay. Tapi dua orang budak ni lah. Okay, dia tanya. Izzat, kita telah mempelajari kaedah penanaman medium campuran. Apa pula kaedah yang akan kita pelajari tahun ini? Kata budak India ni kan. Okay, Izzat kata, cikgu kata tahun ni kita akan belajar penanaman menggunakan kaedah hidroponik. Okay. So dia tanya lagi, bagaimanakah cara menanam pokok menggunakan kaedah hidroponik, Izzat? Okay. So Izzat jawab, saya masih ingat perbualan dengan ayah yang menyatakan hidroponik ialah kaedah penanaman yang menggunakan air sebagai medium. Okay, kita berhenti kat sini. Maksudnya, bila hidroponik, dia berkait dengan air. Air ini adalah sebagai medium utama. Medium ni maksudnya
Faham kan maksud medium? Medium ni bahan apa yang digunakan? Kalau kita tanam atas tanah, medium dia adalah tanah. Bila kita guna hidroponik, medium dia adalah air. Okay? Jadi kita boleh menanam sayuran berdaun, sayuran berbuah, tanaman hiasan, berbunga serta ulaman-ulaman dan herba. Maksudnya kaedah hidroponik ni lebih orang kata apa, dia dinamakan teknologi sebab dia boleh membantulah untuk orang yang ingin bertanam walaupun dia tu duduk di kawasan rumah yang kekurangan tanah. Contohnya dia duduk rumah flat, rumah yang susah nak dapat tanah macam kalau kita duduk kampung ni memang mewah dengan tanah. Tapi kalau kita duduk di kawasan rumah-rumah bandar seperti rumah flat ataupun rumah-rumah teres yang kekurangan tanah, maka kita akan menggunakan kaedah hidroponik dan menggunakan medium air sebagai medium utama untuk kita menanam sayur-sayuran yang kita sukalah. Okay. Tu budak Indian jawab, oh begitu, pelbagai cara boleh digunakan untuk menanam tumbuhan. Ya, dia baru tahu yang hidroponik ni boleh digunakan untuk menggantikan tanah. Okay. Ni muka surat 44 Okay. Kemudian, hari ni saya bagi sikit je tak banyak sangat lah. Okay. Kemudian, kita tengok muka surat 45. Okay, tadi 44, ni 45. Okay, ini tanaman secara hidroponik dilakukan beberapa teknik. Okay, ada beberapa teknik. Dalam buku teks kamu ni ada 3 teknik. Okay, teknik yang pertama dipanggil teknik hidroponik takung. Okay, yang ini dia punya fakta lah. Teknik hidroponik takung. Hidroponik ni adalah satu teknologi, manakala teknologi hidroponik ni ada 3 teknik pula. Okay, yang pertama kaedah takungan. Okay, takungan ni kamu boleh tengok dalam gambar yang ditunjukkan ni, macam mana dia menakung sesuatu sayur yang ditanam tu menggunakan penutup dia. Lepas tu ada penakung lah, ada satu penakung yang diisi dengan air. Dan kita boleh nampak lah kalau kita buka penutup petakung ni, kita boleh nampak, kalau kita angkat dia punya sayuran, kita boleh nampak lah panjang mana dah akar dia hidup kan. Tapi air takungan ni kamu kena jaga sikit lah. Maknanya kamu kena rajin buang lah untuk mengelakkan nyamuk daripada menjadi jentik-jentik. Tu jadi kes lain lah pula kalau misal kata bernyamuk pula. Jadi kamu kena sentiasa check, tengok sama ada air tu okey lagi tak. Kalau tak okey, kamu kena buang, tukar. Okey, tukar dengan yang baru. Dan kamu masukkanlah baja siap-siap dalam ni, baja AB ke, baja apa-apa yang sesuai untuk kaedah hidroponik lah. Okey. Okey, yang kedua kita tengok teknik hidroponik nutrien cetek. Okey, yang ini dia macam rumit sikit lah sebab dia menggunakan tangki nutrien dan ada juga pump. Okey. So, kalau ikut teknik ni lebih berkesan lagi daripada teknik takung tadi lah sebab dia lebih canggih sikit dan dia lebih banyak dia punya orang kata apa kelebihan dia. Okay. Jadi dia ada cara dia lah. Dia ada pump, ada salur masuk. Salur masuk ni macam getah lah. Maksudnya dia pump. Pump apa? Pump yang air tadi. Air yang nutrien ni. Maksudnya dia pump keluar. Masuk pump keluar. Okay. So kat sini aras air dia hanya kat sini saja. Kamu boleh tengok ni aras air di sini. Okay. So pump ni lah yang akan berfungsi untuk benda ni akan mengalir masuk, kemudian mengalir keluar semula ke dalam takungan yang sama. Okay, dia akan patah balik lah, maksudnya dia punya proses tu masuk keluar macam tu lah Okay. Kemudian nombor 3. Nombor 3, teknik hidroponik nutrien dalam. Okay, nutrien dalam ni maksudnya kamu boleh tengok dalam ni, dia macam kaedah tadi, nutrien cetek. Okay, apa perbezaan kat sini? Okay, dia lebih kurang cumanya kamu tengok ni. Nutrien. Okay, nutrien dalam ni, kamu perasan tak dekat sini perbezaan di antara nombor 3 dan nombor 2 ni kalau kamu perasan adalah di aras air tu. Aras air tu kamu tengok. Aras air untuk nutrien cetek tu dia tak terlalu dalam pun, tak terlalu tinggi pun. Takat-takat ni je. Manakala nutrien dalam ni, dia tinggikan sikit aras air tu. Okay, setakat ni lah. Maksudnya tenggelam lagi lah. Akar dia tu lebih tenggelam daripada nutrien cetek. Kaedah nutrien cetek tadi. Itu je perbezaan dia. Yang lain semua sama. Dia ada salur keluar, dia ada salur masuk. Sama macam nombor 2 tadi. Bezanya dekat aras kedalaman air tu sahaja. Okay. So, kamu boleh tengok sekadar tambahan ilmu di sini. Okay, curahan ilmu ni. Hidroponik berasal daripada perkataan Greek iaitu hydro yang bermaksud air dan ponos yang bermaksud kerja. Okay. Maksudnya kerja tu menggunakan air lah.
Okey. Kemudian kamu tengok pula kebaikan hidroponik. Okey, kebaikan hidroponik ni kamu boleh bacalah. Tanaman hidroponik mempunyai kelebihan seperti yang berikut. Yang pertama, penanaman boleh dilakukan di kawasan tanah yang masalah. Ni yang saya kata dia. Mungkin kawasan kamu ada tanah, rumah kamu ada tanah, tapi tanah yang kamu ada tu tak sesuai untuk menanam sayur-sayuran. Okey, dia macam mungkin tanah tu berpenyakit ataupun tanah tu memang tak sesuai lah. Okay, macam tanah paya ke, tak berapa baik untuk nak tanam sayur-sayuran. Okay. Kurang sumber air ataupun tanah tu jenis kering aja kan. Dia macam jenis tak berapa nak berair. Dia asyik nak kering je, berkerak. Orang kata tanah tu jenis merekah. Dia tak ada dan tiada saliran yang baik. Mungkin tanah tu jenis basah aja. Jenis bertakung sahaja. Dia tak sesuai. Okay. So yang kedua. Yang kedua, hasil pengeluaran lebih tinggi. Pengeluaran lebih tinggi ni maksudnya lebih banyak lah kalau guna hidroponik. Lagi banyak cepat dapat hasil berbanding menggunakan kaedah tanah. Okey. Yang ketiga, hasil tanaman lebih berkualiti sebab kita boleh menggunakan tadi. Ada 3 kaedah yang kamu boleh gunakan. Sama ada yang pertama bertakung, nutrien cetek ataupun nutrien dalam. Okey. Yang ketiga, yang keempat, boleh dijalankan sepanjang masa. Maksudnya tengah hujan ke, tak hujan ke, kemarau ke, kamu boleh buat. Sebab dia menggunakan air kan, jadi tak ada masalah pun kamu nak buat bila-bila. Maksudnya bukanlah nak kena ikut waktu. Kalau kamu guna dalam tanah, kamu kena tunggu kalau misalnya kata musim tu musim kemarau, musim tak berapa nak turun hujan, kamulah kena siram hari-hari, kena bagi air tu cukup dalam kamu punya sayuran, dalam kamu punya tanaman tu. Kalau waktu hujan pula, terlajak air pula, tumbuhan boleh mati lah. Tapi kalau tanam melalui hidroponik, kamu boleh kawal dan kamu boleh letak dalam rumah asalkan dengan syarat ada pengaliran udara yang baik lah. Okay. Kemudian nombor 5. Penanaman tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Yang ni sangat betul lah ya. Dia tak banyak sangat, dia tak renyah sangat. Kamu hanya perlu tengok sekali-sekali takungan air tu sama ada dah ada jentik ke, yang tu je lah. Kalau jenis yang dia tak perlulah tengok hari-hari kan. Kalau macam tanah ni memang kamu kena tengok lah sama ada air cukup tak, hujan ke tak masa tu. Kalau tak hujan kamu kena siram. Okay. Nombor 6, penyakit tanaman dikawal dengan mudah. Dapatlah kawal dengan mudah sebab kamu pun tahu baja apa yang kamu masuk. Kamu boleh cek hari-hari daun tu ada ulat ke tidak. Okay. So kalau rumpai tidak diperlukan, tak perlulah racun-racun serangga bagai macam kamu tanam dalam tanah. Okay. Dan nombor 8, alatan yang digunakan mudah dipasang. Yang ni ikutlah. Kalau kamu pilih kaedah yang memang dah beli siap, memang mudahlah dipasang. Kalau kamu kaedah DIY, kamu nak reka sendiri kamu punya bekas hidroponik tu, bukanlah kata susah. Dia cumanya kamu kena kreatif lah macam mana nak tebuk lubang, macam mana nak letak air kat mana. Okay, kamu kena berfikir sikit lah untuk buat. Tapi rujukan di YouTube sangat banyak sekarang ni. Okay. Tengok ni. Baru saya cakap tadi. Gunakan enjin carian untuk mencari maklumat tentang teknik penanaman secara hidroponik. So kamu boleh gunalah. Kamu ada handphone. Kamu boleh search internet kat mana-mana sekarang ni. Kamu boleh guna. Buka YouTube. Okay. Buka YouTube untuk cari maklumat-maklumat yang berguna macam ni. Yang penting macam ni. Okay. Kemudian. Ini last Yang ni last untuk hari ni. Okay. Alatan dan bahan menyemai. Okay. Alatan dan bahan menyemai. Okay. Maknanya untuk hidroponik pun dia ada alatan yang sesuai dan juga bahan dia. Kita boleh tengoklah. Kita akan menggunakan teknik hidroponik takung untuk menjalankan aktiviti penanaman secara hidroponik. Teknik ini menggunakan alat yang mudah dipasang dan ringkas kerana hanya menggunakan bekas takungan untuk menakung larutan nutrien. Sebelum mula menyemai, kita hendaklah mengenal pasti alatan dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Okay, yang pertama, dulang semayan. Yang dijual lah kat kedai RM2 pun ada, kat kedai plastik ada. Okay, dulang semayan. Kadang-kadang dulang semayan ni pun diorang boleh guna untuk, kalau kamu boleh perasan benda ni, dulang semayan ni, orang yang jual apa tu, kadang-kadang jual donat, jual kuih tu, dia pun dia letak kuih di dalam ni kan. Guna dulang yang itulah pun boleh untuk tukar kepada nak tanam hidroponik. Okay. Yang kedua, okay, kita tahu fungsi dulu. Fungsi dia meletakkan span atau reja benang yang mengandungi biji benih. Okay. Yang kedua, reja benang ni lah. Ni bendanya yang dalam gambar ni. Saya nak tunjuk secara detail pun saya tak ada, tapi kamu tengok dalam gambar ni, itu dah namanya reja benang. Span ni yang warna biru ni lah. Okay. So, maksudnya span atau reja benang ni kita akan masukkan dalam dulang semayan tadilah. Okay, maknanya span atau reja benang ni fungsi dia untuk medium penyemaian. Okay, kemudian bila dah siap ada benda dua tu, kita kena ada gunting dan pisau untuk memotong medium semayan seperti span atau reja benang. Mungkinlah kita tak akan guna benang ni banyak kan. Kita akan guna separuh je. So kita kena potong lah menggunakan pisau atau gunting ikut keselesaan kamu yang mana kamu nak guna. Okay, span pun bergantung kepada kelebaran dan keluasan dulang semayan kamu. Kalau kamu beli besar-besar lah span yang kamu guna. Kalau kecil-kecil lah kamu mungkin kena potong 2, kena potong 4. Okay.
Kemudian dia punya fungsi dia adalah untuk memotong tadilah. Yang ni saya dah baca. Okey, kemudian biji benih. Biji benih ni ikutlah tanaman apa yang kamu nak guna. Biji benih ni lah yang akan menghasilkan anak benih bila kamu mula menyemai. Okey. Kemudian raga tanaman ataupun kita panggil pot lah, pasu. Pasu kita nak letak anak benih. Nampak? Kita gunakan pasu plastik pun cukup. Sebab dan kamu tengok pasu yang kamu pilih mesti ada aliran air yang bagus dan untuk aliran dia punya akar nanti keluar daripada sini. Okey. Maksudnya nanti kamu letak tanah, kamu letak tanah pula. Kamu letak anak benih, kamu letak dia punya span dan kamu rendam dalam dulang semayan. Nanti akar akan keluar melalui bawah ni lah. Okay. So, dia punya fungsi dia meletakkan media dan anak benih. Kemudian kamu perlukan apa? Yang last sekali mestilah hidroponik. Dan nama apa hidroponik? Gunakan air sahaja, bukan guna tanah. So, tujuan dia adalah untuk meletakkan span atau reja benang ketika menyemai biji benih. Okey, ini bahan lain yang kamu boleh gunakan iaitu media penyemai ialah sekam padi. Okey, sekam padi ni ada dijual dekat kedai nursery bunga tu ada. Sabut kelapa ni boleh macam biasa kat rumah kampung banyak. Ataupun kalau tak ada, nak senang cari sahaja kat nursery tu memang sedia ada dibuat sabut kelapa. Dan habuk papan. Ketiga-tiga medium ni sangat bagus untuk penyemaian. Maksudnya dia lagi okey lah bila kamu campur benda ni. Sekam padi, sabut kelapa, habuk papan ni pun boleh guna. Kalau misalkan kamu tanam secara menggunakan tanah bukan hidroponik pun boleh guna Okey. So itu sahaja dahulu untuk hari ini. Okey, jadi untuk kerja seterusnya. Okey, sekejap saya stop present. Okey. Kerja seterusnya kamu kena buat buku aktiviti buku aktiviti sekejap Okey, kamu buka buku aktiviti Mesra Digital. Ya. Saya tengok hari tu ada yang hantar buku ni ke sekolah. Padahal saya tak suruh pun. Jadinya kalau kamu buku tu tak ada di rumah, kamu tulis dah atas, jawapan atas, kertas kosong saja Tak perlulah kamu nak pergi sekolah ambil pula. Sebab ada setengah buku yang saya pun terbawa balik hari tu semasa saya kutip soalan. Okay, so kamu kena buat buku modul Mesra Digital. RBT. Okay. Muka surat. Kamu buka muka surat 37. Okay. Unit 2 Unit 2. Nanti saya ambil gambar, saya buat dalam Telegram lah. Teknologi pertanian tajuk dia. Okay. Kamu buat A. Kemudian B. Kemudian yang ni muka surat 37 Kemudian muka surat. Kemudian muka surat 38. Kamu buat C. Kemudian muka surat 39. Kamu buat yang di bawah tajuk PBD tu. Alatan. Di bawah tajuk PBD tu. Alatan dan bahan menyemai. Okey. Itu sahaja dahulu. Kamu buat 3 muka surat ni, kemudian nanti kamu hantar gambar macam biasa, macam mat tu, masuk dalam ruangan yang akan saya berikan. Okey. So itu sahaja dahulu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.